Okey, kita sambung pelajaran kita, latih diri 5.3. Kita dah masuk bahagian topik apa? Transformasi. Tapi ini bahagian transformasi kita panggil dia gabungan transformasi. Kan? Bila cerita tentang gabungan transformasi ni dia biasalah yang kamu dah belajar, yang kita dah belajar sebelum ni ada berapa jenis transformasi? Ada 4 jenis. Yang pertama sekali apa? Pertama kita dah belajar translasi. Betul? Nampak? Translasi. Yang kedua apa? Pantulan. Yang ketiga adalah putaran. Dan paling baru kita belajar adalah pembesaran. Okey? Itu 4 perkara yang kita dah belajar. Cara tulis. Cara tulis. Kalau translasi kita tulis dia kena ada kurungan, ada X dan Y. Ini adalah dia punya pergerakan dia. X ni menunjukkan pergerakan sama ada dia ke kanan ataupun dia ke kiri. Y pergerakan sama ada dia ke atas ataupun ke bawah. Yang mana macam biasalah. Kalau ke kanan positif, maka ke kiri kita negatif. Atas positif, ke bawah negatif. Itu cerita pasal apa ni? Translasi kan. Okay. Kalau pantulan macam mana? Pantulan kita kena ada paksi pantulan. Jadi nak tulis dia macam mana? Pantulan pada garis. Pantulan pada garis. Garis ni kita kena letak dia punya sini dia punya apa? Paksi. Pada garis. Okey. Kadang-kadang ada pula cikgu, saya tak tahu nak buat ayat pada garis, lupa pada ke, di ke, atas ke tak tahu. Sebab bahasa Inggeris dia on. Dia on je. Dia on je. In pun ada. Kan? Kita pada garis. Ataupun pada paksi. Yang penting kalau kamu tak tahu, kamu tulis je pantulan, kamu koma letak je paksi dia terus. Kalau dah tak tahu buat ayat. Okey. Kemudian apa? Putaran. Putaran kena ada apa? 2 perkara kena ada. Yes. Yang pertama, dia kena ada sudut dan arah. Itu satu geng Sudut dan arah. Sudut dan arah ni hanya wujud bagi sudut 90 darjah sahaja. Kalau sudut 180 tak ada arah. Sudut 90 saja ada arah. Arah dia apa? Ikut jam atau lawan jam. Itu saja. Okey, dan dia punya pusat putaran. Okey, katakan kamu tak erti pusat putaran, kau letak je bersedia kau. Contoh, jadi kamu akan salah pusat. Tapi kamu betul sudut dengan arah. Kan? Jangan tak letak langsung, cikgu saya putaran saya tak erti cari pusat lah. Terus tak jawab langsung kosong. Itu rugilah. Kan? Kita nak dapatkan markah sekurang-kurangnya kena dapat A. Bukan kita target 100%. Kecuali kalau dapat 100% itu memang dia seronok seorang-seorang je. Kan? Orang tak tahu, betul tak? SPM, orang tak tahu kan kamu betul semua. Kamu buat sendiri, kamu jawab, tiba-tiba kamu rasa macam betul semua, kamu seronok. Keluar result A+. Siapa pun tak tahu kau betul ke apa. Kan? Okey. Pembesaran kena ada apa? Minggu lepas kita belajar. Pembesaran kena ada dengan faktor skala berapa? Lepas tu pada pusat berapa? Okay, itu ayat-ayat yang biasa digunakan lah. Nanti bila dia biasa buat soalan ni senang. Bila dia biasa dia dah senang lah. Kan? Boleh? Okay? Bila dia biasa senang lah. Mula-mula memang rasa macam pelik sikit lah. Kan? Dia agak merisaukan sedikit. Tapi lama-lama okey. InsyaAllah. Boleh ke ni? Izlan? Fatin? Dania boleh? Okay, kalau kata boleh kamu cakap. Cakap. Kamu cakap terus je. Cakap. Cikgu saya sangkut kat mana cakap. Terus senang. Okay, saya senang kalau kamu cakap saya dengar ni. Saya dengar. Saya boleh. Okay. Saya boleh. Boleh, alhamdulillah. Fatin jangan lupa kesalam kat ayah. Lama tak jumpa ayah kau ni. Nak raya tak boleh PKP. Okey. Nombor 1. Rajah di sebelah menunjukkan beberapa pentagon dilukis pada suatu satah kates. Diberi bahawa transformasi A. Dia kata pantulan pada garis Y sama dengan X. Kamu baca ni, kamu kena faham satu lah. Faham tak pantulan apa? Soalan dia senang je. Faham ke tak pantulan? Faham. Faham dah? Cukup. Saya tak tanya pantulan apa. Kamu tengok pantulan, okey faham, cantik. Garis Y sama dengan X, tahu tak kat mana?
Garis Y sama dengan X. Kalau kamu tak tahu, cerita dia Y sama dengan X adalah 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Tapi janganlah ambil betul-betul 0, 0, 1, 1, tak payah. Ambil je contoh macam ni, sini 0, 0, kita ambil. Satu lagi nombor kita 10, kita ambil 10, 10. Sambung. Itu nama pantulan Y sama dengan X. Nampak? Masa sambung tu pakailah pensel tekan. Pensel tekan. Pensel tekan kan? Pensel tekan. Ada pensel tekan. Dan pembaris. Baris tak ada. Macam mana? Baris tak ada. Pakai kertas. Pakai kertas. Ni. Pakai kertas. Letak. Buat siap pantulan dia. Ini nanti nak pakai ni. Kita buat. Mesti akan pakai. Pastikan dia duduk dekat apa? Tengah-tengah tu. Tengah-tengah ni. Ni tengah-tengah semua. Tapi biasanya kalau kertas tu photostat, payah kan nak adjust. Kan? Sebab bila kertas soalan photostat, kadang-kadang kotak tu dia tak betul-betul square. Nampak? Jadi kamu nak adjust susah. Jadi kamu kena faham je. Tapi kalau soalan SPM tak boleh. Soalan SPM dia kena print. Bila dia print, dia akan cantik. Kotak tu mesti ngam-ngam. Tu nampak ni saya tanda ni dulu. Bukan saya biar baca terus skip, tak ada. Tanda tu. Okay? Kemudian putaran 180 pada pusat 10. Mana pusat 10? 10 sini. Saya tanda warna ungu. Tanda je tak apa. Tanda je. Tak ada masalah. Pembesaran pada pusat 67. 67. Sini. Tanda saja. Kan? Sebab gambar rajah ni akan diconteng dengan sebanyak-banyaknya lagi. Kan? Sabar. Okey. Sekarang soalannya. Apa soalan dia? Tentukan imej bagi pentagon J. Bila dia kata tentukan imej bagi pentagon J, kita kena tengok pada fokus pada pentagon J. Okey? Di bawah gabungan transformasi AB. Bila dia kata AB, dalam transformasi dia kena buat kanan dulu. Kita kena buat kanan dulu. Okey? Jadi kanan kat mana? Siapa dulu? Kita kena buat B dulu. Okey? Tapi macam mana kita nak cam? Cara nak cam dia, kita boleh ambil satu, kita panggil dia koordinat pun boleh. Kan? Contoh kan? Tapi saya buat B dulu. Maksudnya kita kena B dulu, kemudian baru kita buat A. Itu cara dia. Kalau A, B maksudnya buat B dulu. Apa B? Kita buat putaran dulu, baru kita buat apa? Pantulan. Kita kena buat putaran dulu, baru kita buat pantulan. Okey? Putaran kita pula adalah putaran 180 darjah. Pada pusat 10. Okey, macam mana nak dapat ni gambar ni? Yang kita tahu jawapan dia mungkin kita tahu sebab bila melibatkan putaran dan pantulan, yang penting kita dah cam apa? Apa yang kita dapat cam? Saiz tidak berubah. Nampak? Kenapa saiz tidak berubah? Sebab tidak ada melibatkan apa? Pembesaran. Jadi jawapan kita tahulah. J dia boleh dapat jawapan dia kena nombor 1 atau nombor 2 itu jawapan dia. 1 ataupun 2. Tapi kita belum tahu yang mana 1. Kita belum tahu yang mana 1. Yang mana 1 jawapan kita tak tahu. Okey? Sekarang kita tengok cerita dia. Jadi kita kena buat apa dulu? Putaran 180 darjah pada pusat 10. Tak payah buat semua. Kita ambil satu titik je kepala. Ambil satu titik je. Kita cam satu titik je. Dia suruh buat putaran 180 pada titik 10. Mana titik 10? Ni. Nampak? Apa maksud putaran 180 darjah? Putaran 180 darjah maksudnya kita sambung dia pergi ke pusat. Kemudian kita sambung terus lagi. Dia straight. 180 maksudnya jawapan kita akan jadi straight. Berapa kotak? Kita kira kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Turun dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun 6. Jadi turun 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Sekarang duduk kat situ.
Kamu kena faham, kita pakai titik. Satu titik je ambil. Jangan banyak. Bukan ambil gambar tu semua. Pening gambar ni semua. Satu titik je ambil. Titik mana yang kita pelincam? Kepala dia. Saya pelincam kepala. Boleh ambil kaki, suka hati. Tapi yang mana kita senang nak cam, kita ambil kepala. Sekarang saya baru buat apa ni? Kita panggil dia putaran 180 darjah. Nampak macam straight je sebab 180 darjah. Lepas kita buat putaran 180 darjah, dia suruh buat apa pula? Pantulan. Nampak? Pantulan. Bila kita buat pantulan, kat mana pantulan? Ni nampak? Sini, pergi sini je. Nampak? Itu pantulan. Pantulan pada garis. Kita dah ada garis ni. Situ je pergi. Dapatlah jawapan kita. Maka gabungan transformasi kita akan dapat menghasilkan jawapan siapa? Nombor 2. Itu cara dia. Bukan pergi tengok gambar ni semua pergi tengok. Tak. Kita ambil satu titik. Mewakili saja. Perwakilan. Okey? Tak tahu semua. Semua pakai jam. Ini gambar ni jenuh buat ni. Jenuh lukis. Sebab tu kadang-kadang ada pelajar dia ambil semua. Gambar dia terkeluar-keluar. Terkeluar-keluar. Lepas tu buat pantulan pula. Allah, kacau. Okey? Tu kaedah ni. Boleh faham? Izlan, nampak ke? Nampak. Boleh. Fatin boleh faham ke Fatin? Susah ni sebenarnya. Kau tak biasa buat. Boleh. Boleh. Okey. Sekarang kita tengok apa? Tengok yang B pula. Bila soalan B, bila dia kata CA, apa maksud CA? Kita kena buat A dulu, baru C. A dulu, baru C. Siapa A kita? A adalah pantulan. Okey. Kemudian, kita punya C kita adalah pembesaran tadi. Pembesaran. Okey. Sekarang kita tengok. Kaedah yang sama boleh diguna pakai. Kaedah yang sama boleh diguna pakai. Macam mana pakai? Kita buat A dulu pantulan. Okey. Kat mana titik asal kita? Kita kena buat semula. Dia kena asal dia tetap dia akan pergi dekat J. Asal dia J. Kita kena buat kat J balik. Okey. Sekarang saya dah pakai titik ni. Kalau pakai lagi sekali titik ni, keliru sikit lah. Kita boleh pakai titik lain. Kita pakai titik lain. Boleh tak pakai titik ni? Boleh pakai titik ni. Boleh pakai titik ni. Tak ada masalah. Pakai. Kita pakai titik. Bukan cam. Jawapan dia akan dapat titik tu balik. Okay. Dah pakai titik tu. Kalau nak buat jalan kerja boleh. Contoh jalan kerja cantik lah. Saya pakai titik tu pewakili dia. Saya akan ambil koordinat titik tu. Contoh. Koordinat titik tu 9, 4. Ni koordinat titik ni yang saya tanda tu. 9, 4. Okay, kemudian saya buat apa? A pantulan. Ni jalan kerja penuh lah, cantik sikit jalan kerja dia. 9, 4 ni. Kita buat pantulan. Pantulan dia kat mana? Kita pantulkan pada garisan ni. Bila kita pantulkan, kita boleh bergerak straight. 1, 2, setengah. Dia kena pergi straight 90 darjah. 2, setengah. Bila pantul balik, dia akan jadi apa? Siapa dulu? Setengah dulu. Dia pantul. Setengah, 1, 2. Sekarang dia berada kat situ. Ini namanya pantulan. Apa dia punya koordinat sekarang ni? 4, 9. Dia terbalik je. Nanti kamu akan nampak lah. Kalau sebenarnya boleh congak. Kalau Y sama dengan X. Dia tukar tempat. Okay. Tapi kita dah buat jalan kerja dia boleh nampak. Okay. Kemudian dia suruh buat apa? Dah buat ni kita kena buat pula apa? Pembesaran dengan faktor skala 3, 2. 3/2. Okay. Bila kita buat pembesaran dengan faktor skala 3/2, maksudnya K kita tu pembesaran adalah 1.5. 3/2 ni tukar jadi perpuluhan. Maksudnya 1/2. 1/2. Okay. Mana pusat dia? Pusat dia 10. Mana pusat kita? 67. Sorry. 67. Pusat dia 67. Silap dia. Ni pusat dia betul tak? Sini pusat dia kan? Betul. Jadi kita nak buat apa? Pembesaran. Dengan faktor skala berapa? 3, 2. Betul? Pada pusat tu. Okey. Bila kita nak buat pembesaran,
pada pusat 6, 7 kat situ. Langkah pertama kita kena buat apa? Kalau pembesaran. Kita kena dapatkan pusat pembesaran dulu. Nampak? Bila dah dapat pusat, baru kita buat apa? Sambung ke objek. Pusat sambung ke objek. Nampak? Okey, macam mana? Tengok. Mana pusat kita? Pusat kita adalah sini. Sini pusat. Mana objek kita sekarang ni? Yang ini. Sebab titik kita duduk kat situ. Itu objek kita. Nampak? Okey. Berapa kotak pusat pergi ke objek? Berapa kotak pusat dia? 2. 1, 2. Betul? Jadi kalau 2, kan? Maksudnya kita kena buat pembesaran berapa? 1,5. Betul? Kalau 2 objek, berapakah image? Cerita dia, kita boleh gunakan nisbah. Nisbah kita. Berapa nisbah kita? Objek, image. Kalau objek 1, image kita 1.5. Itu kita panggil dia pembesaran 1.5 kali ganda. Okay? Jadi kalau objek kita 2, berapa pembesaran kita? Darab 2, betul tak? Jadi sini akan jadi 3. Nampak? Jadi sebenarnya jawapan dah tahu dah. Tengok gambar pun tahu jawapan kita dah. Jawapan kita yang mana? Sekarang 3. 1, 2, 3. Jadi jawapan kita apa? Nombor 3. Kalau dia masuk exam soalan macam ni senang. Sebab dia bagi pilihan soalan. Kamu kena dapat. Yang susah apa? Tak ada pilihan. Lukis sendiri. Ini kena faham. Okay, saya ulang balik. Yang susah minggu lepas punya sebab kita baru belajar pembesaran. Okay, pembesaran maksudnya nak buat pembesaran. Contoh. Pembesaran. Kamu kena buat apa? Tanda dulu titik. Kita panggil dia pusat. Oh, nampak? Pusat. Daripada pusat, kamu kena pergi cari objek kat mana. Contoh sini objek. Objek. Sambung ke objek terus. Sambung ke objek terus. Daripada pusat pergi ke objek terus. Lepas tu kamu kena kira. Pusat pergi ke objek berapa? Lepas tu pusat pergi ke image berapa? Objek tak pakai dah. Dia sekali je. Semua pengiraan dia ambil pada pusat. Contoh, kalau pusat pergi ke objek 2 kotak macam tadi. Kita kira kita dapat image mesti 3 kotak. Maksudnya image kita mesti 1, 2, 3. Jadi dapat image ni. Itu kaedah menggunakan apa? Hukum titik. Kita pakai hukum, pakai titik je. Koordinat. Iaitu menggunakan faktor skala, menggunakan apa? Jarak antara pusat ke objek dan jarak daripada pusat ke image. Yang pelajar silap dia pergi ambil objek ke image, silap. Dia bukan objek ke image. Dia mesti macam mana pun dia kena ambil daripada pusat. Okey, itu cara nak kira. Kita panggil dia faktor pembesaran. Kan? Okey, kamu follow dulu pelan-pelan tak apa. Nanti homework dah kena buat dah soalan ni. Sapuan dah siap dah hantar dah homework soalan ni. Tapi tak tahu apa jadi. Okey. Boleh? Kita teruskan satu lagi. Lama-lama boleh lah pelan-pelan. Tengok soalan ni. Soalan seterusnya. Dalam rajah di sebelah, segitiga bersudut tegak N ialah image bagi satu objek di bawah gabungan transformasi. Tak ada masalah. Yang penting, kalau kamu jumpa soalan ni, kita dari soalan dah kedua tau. Bila soalan kedua, kita dah tahu dah apa kita nak buat start. Tentukan objek bagi segitiga N. Jadi kita mesti mula dekat N. Mula dekat N. Tapi kita tak ambil lah tiga-tiga tu, saya colourkan je. Macam tadi, kita guna kaedah apa? Titik. Kita akan pakai kaedah titik. Cuma, titik mana nak mula? Kamu nak pakai titik mana? Saya suka yang bawah. Tajam. Jadi untuk A ni, saya akan buat titik permulaan kita 8, 5. Kemudian, mula dengan siapa? A dengan C. Kalau A dengan C mula dengan apa? Kita mesti mula dengan C dulu. Siapakah C? Pantulan.
pada garis X sama dengan Y. X tambah Y sama dengan 6. Garisan ni pula macam mana nak buat cikgu jam. Betul tak? Okey, baik. Garisan tak ada? Coba garisan dulu. X campur Y sama dengan 6. Jadikan dia Y sama dengan negatif X campur 6. Okey. Cara dia, kita kena dapatkan, nak buat garis lurus kena dapatkan 2 titik sahaja. 2 titik maksudnya apa? Kalau kosong, X kosong, Y berapa? X kosong, tutup aja X. Y tinggal 6. Okey, dah ada. Seorang lagi, ambil apa-apa koordinat yang ada kat sini. Ambil lah apa-apa kamu suka. Contoh saya ambil, biasanya saya akan mulakan yang tengah, saya ambil yang tengah. Tapi janganlah ambil tengah. Cikgu, tengah dia 5. Betul-betul benda ambil 5. 5 tak ada nombor kat sini, ambil yang ada. Contoh saya ambil, kalau saya ambil 4. Nampak? Jadi kalau X saya 4, apa jadi dengan Y? Negatif 4 campur 6. Negatif 4 campur 6 dapat apa? 2. Jadi itu koordinat kita. Satu lagi koordinat adalah 4, 2. Kita boleh ambil pensel tekan. Pensel tekan. Gariskan. Ini adalah kita punya apa? Paksi pantulan. Nanti nak pakai. Jadi kalau paksi pantulan garis lurus, kita kena dapatkan 2 titik. Kalau persamaan lah. Kalau garis lurus biasa tak payah. Kan? Okey. Ini paksi pantulan saya. Dah ada ni, dah ready. Kita dah boleh buat dah. Okey. Yang pertama apa? Dia suruh pantulkan pada garis ni. Macam mana tadi pantul saya ajar kamu? Dia kena straight. Dia mesti straight. Titik ni nak pergi sini, straight tengok. Straight. Bila dia straight, dia pergi ke mana? Dia pergi sini, 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 sini. Itu straight. Boleh? Kan? Bila kamu lukis dia macam ni, gambar ni, kan? Dia akan jadi apa? 1, 2, 3 setengah. Betul? 3 setengah. Okay? Problem dia kat sini, bila kamu buat kat bawah, tak cukup. Setengah, 1, 2. Alamak, tak cukup. Kita agak-agak. Situ. Tak cukup. Berapa koordinat kita sekarang ni? Yang tak cukup tu. 1, negatif 2. Negatif 1 sini, negatif 2. 1, negatif 2. Sebab tu kita kena congak. Dia tak akan pergi jauh-jauh lebih kurang. Sebab apa? Kita suruh apa? Pantulan dulu. Boleh? Okey. Kemudian dia suruh apa? Lepas C, A. A senang je. A dia kata apa? Translasi. A ni tak payah buat apa. A kamu terus campurkan saja pergerakan dia. Maksudnya kalau nak buat pergerakan, 3, 2 maksudnya apa? Positif ke kanan, positif naik atas. 3 ke kanan, 2 naik atas. Jadi 3 ke kanan. Kita gerakkan. 1, 2, 3. Nampak? Kemudian naik atas sebanyak 2. 1, 2. Kenapa tak ada jawapan? Saya salah ambil koordinat ke? Betul kan? Translasi. Jawapan dia apa? Jawapan? P. Kalau P ni maksudnya dia 3, 2. Salah ni.
Kejap. Saya rasa ni dia salah kat ni. Dia salah buat ni. Kalau P23, translasi ni salah ni. Tak apa, kita try. Saya dapat sini. Betul, kita kira betul. Cuma dia mungkin translasi ni salah. Translasi ni sepatutnya dia buat 32. Sepatutnya bukan 32. Sepatutnya apa? 23. 23 betul kita buat. Kalau 23 betul. 23 kita akan dapat jawapan kita dekat P. Yang kita betulkan translasi kita tengok. Translasi bukan 32. Translasi kita adalah 2, 3. Kalau 2, 3 baru betul. 1, 2, 1, 2, 3. Nampak? Jadi kita akan dapat jawapan kita P. Okay. Uish, buku tab pun salah. Pelik Ini maksudnya editor tak buat kerja Okay, tak apa, kita try. B ada A juga tu. Kita tengok macam mana. Asal kita patah balik. Sekarang kita ambil titik lain pula. Saya start dengan titik, saya ambil titik ni. Saya ambil 7, 7. 7, 7. Jadi kalau saya ambil 7, 7, starting kita, dia kata BA. BA maksudnya kita kena buat A dulu. Kita cuba tengok. Kita ikut mula-mula, kita try tengok translasi kita yang kita dah ubah ni, tengok. Betul tak yang kita dah ubah? Ataupun dia pakai yang lama. Kita check mana. Kalau yang kita dah ubah, maksudnya apa? 2, 3. 2 maksudnya ke kanan 2, naik atas 3. Ke kanan 2, sini 1, 2, naik atas 3. 1, 2, 3. Titikkan kat sini. 9, 10. Asal kita 7, 7. Okey. Kemudian dia kata B. Putaran 270. Ikut arah jam. Pada pusat 65. Mana pusat dia? 6, 5. Pusat 65. Ikut arah jam. Oh, ni betul. Macam mana nak buat putaran? Sama juga, objek sambung ke pusat. Objek sambung ke pusat. Okey. Kemudian dia kata apa? 270 ikut arah jam. Okey. Bila jadi macam ni, kamu buat bulatan kat sini. Pecah 3. Pecah 4. Pecah 4. Maksudnya kita start, biasanya saya akan start dekat jam 12. Sini kita mula. Okey. Dia kata pusing ikut arah jam 270. Maksudnya pusing sini sampai sini. Nampak? Itu masuk pusingan dia. Ini kita panggil dia 270 darjah ikut jam. Okey. Dekat gambar rajah kita, janganlah pergi buat macam ni, jauh. Kita ambil jarak dekat. Kita buat sini je. Pak. Ya, kita tahu. Ni pergi sini. Dia suruh buat macam ni. Jauh, buat apa pergi jauh, pergi dekat. Jadi kita buat apa? Kita akan pusing dari pukul 12, pusing ke jam pukul 9. Nampak? Jadi kat mana jam pukul 9 kita? Jadi kita tengok dekat garisan kita. Dekat garisan yang kita buat tadi, objek sambung ke pusat, letak anak panah dekat objek. Anak panah ni anggaplah seperti jam pukul 12. Nampak? Jadi nak pergi mana? Kat manakah jam pukul 9? Jadi kita dah boleh nampak tak kat mana jawapan kita siapa? R kan? Sini dia seorang je pergi sini. Mana ada orang lain kat sini? Nampak? Jawapan kita adalah R. Kita pun garis dekat titik yang sama. Dapatlah jawapan kita. Siapa jawapan kita? R. Nampak jawapan belakang dia, mengarut jawapan belakang dia. Kan? Dia mula dia bila dia silap satu dia berjangkit. Kan? Mungkin dia pakai translasi tadi. Okey, kita try. Kenapa dia jawab S? Mungkin translasi dia tadi dia pakai yang asal pula.
Kan? Tapi saya dah betulkan ni yang transaksi dia. Maksudnya soalan ni ada masalah. Tapi bila kita betulkan transaksi, kita dapat jawapan. Yang pertama kita dapat jawapan P, yang kedua kita dapat jawapan R. Nampak? Oh, tapi betul lah. Oh, dia salah lah ni. Sebab saya tengok yang ni dia tak 90 darjah. Betul? Tengok gambar ni. Tak sama panjang. Jadi mungkin koordinat dia bila salah yang ni satu, dia kacau. Soalan ni bila soalan salah tu masalah kita ni. Ini tak betul ni sebab apa? Saya tengok dia punya ni, tengok kotak dia. Kalau kamu nak check betul-betul kamu check kotak dia. 1 2 3 4 5. Ini 5. Ini apa? 3. Sepatutnya 5 3 juga. Tapi yang ini kita dapat 4 3 je. Sepatutnya jawapan kita kat mana? Sini. Situ. Transaksi awal itu boleh. Okey. Kalau transaksi awal. Oh, kacau. Okey. Transaksi awal mana? 3-2. Oh, kalau 3-2 dapat R. Kita try 3-2 tengok. 3-2 sini. Betul? Sini kita sambung ke pusat. Dapat R. Betul? Tapi dapat R juga tak dapat S. Soalan ni memang salah. Dia punya koordinat dia salah. Satu salah dia kacau lah. Kan? Tapi tak apa. InsyaAllah boleh faham sikit lah. Kan? Boleh faham macam mana nak buat putaran. Macam mana nak buat tu. Kan? Jadi kutek kamu kena beritahu dekat cikgu kamu ni. Nombor 2 ni salah. Untuk yang A dia pakai translasi 2-3. Untuk yang B dia pakai translasi 3-2. Untuk yang A jawapan dapat P cantik. Untuk yang B jawapan dapat R. Kan? Sebab transaksi je. Dia kacau. Okey? Okey, nombor 3. Jangan salah lagi. Kalau salah lagi pakai tak faham lah. Kalau salah 2-3 kali memang jam. Saya pun dulu kalau soalan salah, cikgu ajar dengan cikgu pening kat depan. Lepas tu kita orang tak suka soalan. Lepas tu saya pakai buku teks. Buku teks jangan salah. Salah juga buku teks. Okey. Diberi transformasi. You semua dah bagi. Kita start kat mana? Kita start. Raja di sebelah menunjukkan beberapa titik dilukis pada satah kates. Ini senang soalan main titik pula. Tentukan image bagi titik T. Jadi kita buat A, kita start dengan T. Siapakah T? Pergi tengok T. Siapa T? Negatif 7. 7. Tengok koordinat T kan. Negatif 7, 7. Okey. Kemudian dia sebut apa? U 2 kali. Okey, bila kuasa 2, sebenarnya, dia tak payah buat 2 kali. Bila kuasa 2, kita buat 1 sekali je. Kan? Maksudnya kalau dia kata U tu translasi, apa kita buat? Kita pergi kat sini, 4 negatif 1, kita kali 2 kat depan. Bukan kuasa kan? Kali 2. Kali 2 maksudnya apa? Kalau sepatutnya 4 ni dia kata, 4 ni maksudnya bergerak ke kanan 4 saja, kita kena gerak apa? 8 ke kanan. Ini negatif 1 maksudnya kita kena buat apa? Turun bawah. Negatif maksud turun bawah sebanyak apa? 2. Okey. Jadi kalau kamu buat pergerakan, kamu akan dapat jawapan juga. Kalau kamu buat pengiraan pun dapat. Contoh, kalau buat pergerakan, kita gerakkan 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan. Kemudian turun bawah 2. Dapatlah jawapan kita apa? Titik E. Betul? Kita dapat E. Apa koordinat titik E tu? 1, 5. Betul? Okey. Translasi kita juga boleh buat dengan kaedah pengiraan. Macam mana kaedah pengiraan? Kita letak je 8 ni dekat X. 2 ni dekat Y. Macam tu. 8 dekat X dan 2 dekat Y. Okey, 2 pula bukan 2, negatif 2, sorry. Okey. Kemudian kamu tambahkan saja. Bila kamu tambah, kamu akan dapat negatif 7 tambah 8 akan dapat 1. 7 tolak 2 dapat 5. Kamu akan dapat jawapan ni balik.
Nampak? Jadi kita punya kesimpulan, translasi boleh juga dibuat pergerakan. Kalau pergerakan dia boleh buatkan X kanan atau kiri, atas atau bawah. Satu lagi kita boleh buat translasi dengan menggunakan apa? Kaedah tambah. Koordinat tu tambahkan saja dengan translasi akan terus dapat jawapan. Translasi boleh kita gunakan kaedah tambah. Okey. A1 dah. Kita pergi dekat A2 pula. Okey, apa soalan untuk A2? W, V. Mula dia tetap dengan T, dia tak boleh ubah. Tetap dengan T. T siapa? Negatif 7, 7. Tetap dengan T. Cuma, bila W, V, kita kena buat siapa dulu? Kena buat V dulu. Baru kita buat W. Dia mesti kanan dulu. Siapakah kita punya V? Dia kata pantulan pada garis X sama dengan 1. Senang. X sama dengan 1. Saya baik dia bagi garisan senang. Mana X sama dengan 1? X1. Ni X1. Sini. Itu garisan X1. Okey. Jadi kita kena buatlah pantulan. Pantulan kita asal daripada mana? Daripada T tadi. Tadi saya dah gerak dah. Buat gerak lagi sekali pantulan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita gerak pantul pun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi koordinat kita sekarang berada dekat 9, 7. 9, 7. Okey. Seterusnya kita kena buat siapa pula? W. Apa W? Putaran. Yang ni yang jam. Tak apa. Pelan-pelan. Kan? Putaran kena buat apa dulu? Step pertama. Kalau putaran. Saya tulis sini. Kan? Kalau putaran. Yang pertama kamu kena tandakan pusat. Mana pusat dia? Pusat dia kata 5-5 tanda. 5-5 tanda. Kemudian nombor 2, sambung. Sambung apa? Objek ke pusat. Sambung objek ke pusat. Sambung. Objek kita kat sini sekarang sambung ke pusat. Okey? Lepas sambung ke pusat, pastikan anak panah kamu mesti dekat objek. Nanti lupa. Ini jam pukul 12 kita. Kalau pakai kaedah jam. Kalau ada jangka lukis lagi senang, kau buat bulat terus. Kau cucuk ni buat bulat. Jangka lukis memang tak boleh lari. Kalau ada jangka lukis memang tak boleh lari. Jawapan kita memang cantik terus. Okey, saya cari jangka lukis. Saya ada jangka lukis tak? Jangka lukis. Tak ada pula Saya tak dapat cari jangka lukis dah. Hilang. Okey, sambung tengok. Kalau tak ada jangka lukis, ni. Oh hey, satu set ni kakak bawa. Jumpa. Kalau ada jangka lukis, cucuk je kat pusat tu. Kan? Kemudian, tangan gegar, tangan gegar. Tangan gegar kacau. Tangan gegar. Okey, nak pusing mana?
lawan arah jam. Okey. Cucuk dekat dia punya koordinat betul. Pusingnya pegang sengit turun dan kertas yang pusing. Dah sampai. Dapat G. Kan? Nampak? Itu dapat terus. Terus dapat. Senang. Dia senang. Jadi kita terus dapat jawapan kita apa? Dekat G. Dia takkan ada masalah dah. Sebab apa? Bila kita pusing, dia akan jadi sama panjang dan 90 darjah. Dan jawapan kita terus dapat. Koordinat kita apa? G tu 39. Dan jawapan kita apa? G. Okey, pakai jangka lukis paling senang untuk buat apa? Putaran. Paling senang. Boleh? Okey, sekali lagi. B. Apa soalan B? Diberi H ialah image bagi satu titik di bawah transformasi UV. Dia terbalik ni. Dia terbalik sebab dia kata H ialah image. Jadi apa kita buat? Kita buat jalan kerja kita macam tu. Jalan kerja kita kalau UV macam mana? Kalau UV maksudnya kita mesti buat U dulu. Kemudian kita buat V. Kemudian dapat apa? H. Apa koordinat H? 82. Jadi kita kena buat apa? Terbalik. Perjalanan kita kena terbalik. Kita kena patah balik V dulu. Yang ni yang kadang-kadang jam ni. Kan? Pantulan. Pantulan ni, sebab tu pantulan, patah balik macam mana pun, dia macam kau baling bola ke dinding. Kan? Pergi sama, balik pun sama. Jadi kita boleh buat pantulan. H, nak tulis kat tengah. Sekarang ni kita buat terbalik. Sebab dia bagi apa? Diberi H ialah image. Ini image. Ini objek kita. Objek kita kat sini. Objek asal kat sini. Jadi kita kena buat apa? Pantulan dulu, patah balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pantul pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita dapat jawapan. Koordinat kita apa? 6, 62. Negatif 62. Okey. Apa? U apa U? U translasi 4 negatif 1. Jadi dia kena patah balik. Bila dia kena patah balik, kalau 4 negatif 1, dia patah balik, dia akan jadi apa? Negatif 4, 1. Dia tukar simbol. Itu nama patah balik. Jadi negatif 4, 1. Negatif 4 tu maksudnya apa negatif 4? Ke kiri 4, naik atas 1. Lagi sekali buku ni. Buat hal. Bila translasi dia buat hal. Kan? Bila dia patah balik, dia akan jadi sepatutnya negatif 41. Tapi dia pergi buat 41 ni. Dia pergi buat 41. Jawapan dia buat 4. Dia ikut tu. 4 negatif 1. Dia buat 41. Dia buat 41. Sepatutnya dia kena buat apa? Negatif 41. Jawapan dia keluar. 1, 2, 3, 4, 1. Sepatutnya sini jawapan kita. Soalan dia tanya. Diberi. Dia dah tentukan titik itu. Jadi titik kita sepatutnya kita kena dapat jawapan dia apa? Negatif 8, negatif 9, negatif 10. Negatif 10, 3. Mana? Macam mana? D nak pergi H. Buat pantul macam translasi jawapan dapat H. Daripada H patah balik sangkut. Daripada D ke H dapat. D pergi ke H. H guna UV. Tengok Oh tak boleh, tak dapat H. Sebab pantulan dia pergi belah sini. Sebab kau tengok. V tu adalah apa? Pantulan. Tengok kalau kita pakai D kan. Kalau kita pakai D, mula-mula kita buat
U. Betul? Bila kita buat U mula-mula, tapi dia kena buat V dulu. Dia kena buat, oh saya silap. Saya silap. Bila dia kata UV, sepatutnya sini V, sini U. Betul? Saya silap, minta maaf. Saya salah letak benda ni je. Sepatutnya kalau UV maksudnya V dulu baru U. Saya kena buat U dulu. Nampak? Baru jadi cerita dia, kita try. U dulu. U maksudnya apa? U kita negatif 4 campur 1. Kita terbalikkan. 1, 2, 3, 4. Kemudian naik 1. Baru dapat D. Betul? Kemudian baru kita buat pantulan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salah susun pula. Jawapan kita mana? D. Dia memang bila kita patah balik, dia terbalik. Sebab apa? Biasanya kita buat objek pergi ke image. Tapi soalan kita sekarang ni, image pergi ke objek. Semua dia terbalik. Satu je tak terbalik. Pantulan. Pantulan dia tak terbalik. Dia buat dah macam mana pun tetap pantul. Sebab itulah contoh saya bagi kat sini. Ini untuk kita bagi terbalikkan lah. Maksudnya kita nak terbalikkan. Okey? Macam mana terbalikkan? Dan kalau translasi kita tukar simbol. Tukar simbol. Maksudnya positif negatif bertukar. Okey? Kalau pantulan tidak berkesan. Tidak berkesan. Bukan berkesan apa? Terkesan. Bolehlah berkesan. Maksudnya tak ada efek. Pantulan tak ada efek. Kamu terbalik, kamu bagi image nak jadi objek. Objek nak bagi image, dia tetap guna pantulan tu juga. Paksi yang sama. Tak ada efek. Okey? Putaran macam mana? Putaran, pusat tak berubah. Yang berubah apa? Arah. Kalau putaran yang berubah adalah arah. Okey, sudut berubah tak? Sudut tak berubah. Pusat tak berubah. Yang berubah hanya arah. Maksudnya kalau lawan jam, kalau patah balik, dia ikut jam. Itu je. Okey. Sudut pun dia boleh berubah juga. Kalau 90 darjah. Cuba kamu tengok. Apa jadi? Kan? Contoh saya buat bulat. Okey. Sini objek nak pergi ke image. Dia pergi sini. Maksudnya apa sini? 90 darjah ikut jam. Ikut jam. Sebab kalau patah balik dia jadi apa? 90 darjah lawan jam. Sudut tak ada efek. Yang efek memang hanyalah arah saja. Arah saja yang efek. Dia patah balik. Okey? Kalau 180 tak ada efek. 180 tak ada efek. Sebab dia tak ada arah. Benda tak ada arah tak ada efek. Yang efek hanyalah benda yang ada arah. Okey? Pembesaran macam mana? Kalau patah balik. Okey, pembesaran tengok. Pembesaran. Pembesaran kita ada apa? Faktor faktor skala. Faktor skala, kalau asal dia objek kita membesar tadi, lawan dia kita kena mengecil, betul tak? Betul tak? Jadi faktor skala ni, kalau asal dia A per B, bila kita terbalikkan, dia akan jadi B per A. Dia terbalik. Sebab pusat tak berubah. Yang berubah hanyalah apa? Faktor skala. Itu saja yang berubah. Itu kalau apa? Kalau soalan bagi image suruh cari objek. Kat situ. Okey, nanti kamu try buat kan?
Kita try. Terus dia. Kita masuk terus. Ni boleh ke ni? Dania, Fatin, Izlan. Boleh ikut ke Izlan? Boleh. Dia tak Boleh ya? start. Saya pun banyak silap Izlan kan. Kan cerita kat mak. Cerita kat mak. Kan? Waduh. Okey. Cerita kat kakak tak apa? Kita pergi 5.3B. Sekarang kamu tengok apa beza dia? Boleh cikgu. Kalau tak boleh tengok YouTube. Boleh tengok YouTube. Ulang balik ulang. Tapi masa ulang tu saya tetap ulang. Yang salah tu tetap ada. Sebab saya memang tak dekat. Video saya tak dekat. Jadi kamu tahu lah. Oh ni yang cikgu buat salah. Masa tu kamu akan seronok. Saya dah tahu je apa betul dia. Kan? Sebab kamu dah tengok. Kamu dah ada dalam kelas kan. Okey, tak apa. Apa beza soalan ni dengan tadi? Soalan tadi, dia bagi macam soalan pilihan jawapan. Dia ada ABC. Yang ini soalan ni betul-betul soalan apa? Subjektif. Kamu kena, dia bagi objek, kena kira. Kena lukis. Kena tunjuk. Kan? Contoh soalan dia. Tentukan sama ada setiap gabungan transformasi berikut mematuhi sifat kalis tukar tertib pula. Apa maksud sistem kalis tukar tertib? Yes, betul. Kalis tukar tertib maksudnya gabungan transformasi PQ sama tak dengan QP? Nampak? Itu tak apa, kita try. Kita tengok yang pertama A, kita buat apa dulu? Kita buat PQ. PQ maksudnya siapa dulu? Q dulu. Kan? Kita buat Q dulu, kemudian baru kita buat P. Siapa Q? Putaran. Putaran 90 darjah ikut jam. Asalan. Pusat dia adalah asalan. Asalan dia maksudnya apa? Kosong-kosong. Asalan dia maksudnya kosong-kosong. P kita adalah apa? Pembesaran. Dengan faktor skala 2, pusat pun asalan. Kosong-kosong. Okey, kita try yang pertama. Saya akan ambil, kita guna kaedah titik. Kaedah titik. Titik mana kamu nak mula? Senang. Kita ambil ni lah. Boleh. Saya mulakan dengan 1, 2. 1, 2. Okey. 1, 2 saya akan buat putaran dulu 90 darjah. Bila kita buat 90 darjah maksudnya apa cara nak buat putaran? Langkah pertama, sambungkan objek kita ke pusat. Pusat kita asalan sambung straight. Sambung. Lepas sambung, kemudian dia kata apa? Ikut jam. 90 darjah. Sini 90 darjah dia akan pergi sini. Itu 90 darjah. Kalau kamu tak ada jangka sudut, pakai kertas, ujung kertas je ni. Ujung kertas ni juga dikenali sebagai apa? 90 darjah. Ujung kertas macam ni. Boleh ujung kertas? Ni. Letak je. Boleh. Sekarang koordinat kita dapat dekat mana? 2 negatif 1. Betul? 2 negatif 1. Koordinat kita. Kemudian kita buat apa? P pula. P pembesaran pada pusat 0,0, faktor skala kita 2. Okey, kalau pembesaran dia macam mana? Kita kena kira daripada pusat tau. Kena kira daripada pusat. Jadi kalau 2 maksudnya 2 kali ganda. Ni senang 2 kali ganda. Maksudnya 1, 2. Jadi pembesaran kita akan jadi 4. 1, 2, 3, 4. Garisan mesti terus. Garisan mesti terus. Garisan terus ni. Dia dapat jawapan kita kat sini. Nampak? Dapat garisan kat situ. Boleh? Saya try besarkan ni. Yang ni untuk pelajar kat sini. Itu habis dahsyat dah boleh dapat. Okey tu. Okey, untuk kat rumah boleh besarkan macam mana? Turunkan ni. Itu habis gempak habis dapat. Nampak Okey, jawapan kita last kali adalah apa? 4 negatif 2.
Okey. Bila dia kata apa? Tentukan sama ada gabungan translasi berikut mematuhi sifat kalis tukar tertib. Apa jadi kalau kita buat Q dulu? Kan? Apa jadi kalau kita buat Q dulu? Jom kita buat Q dulu. Nak pakai titik mana ni? Sekarang ni. Kita boleh buat suka hati kita. Kalau kita pakai titik yang sama boleh tak? Saya start dengan 1, 2 juga. Baru senang nak faham kan? 1, 2 juga. Kan? Jadi saya start dengan tak nampak. 1, 2. Kemudian kita buat apa dulu? Tadi kita buat Q dulu. Sekarang kita try buat P dulu. Apa jadi bila kita buat P dulu? Bila kita buat besaran dulu. Kan? Besaran dulu maksudnya sini 2. Lepas tu 2 kali ganda dia akan pergi sini. Nampak? Okey. Jadi sekarang dia akan berada dekat titik 2, 4. Kemudian saya buat apa? Putaran. Putaran 90 darjah. Dan kamu nampak, dia akan dapat tempat yang sama. Nampak? Bila dapat tempat yang sama, namanya dia mematuhi sifat kalis tukar tertib. Itu maksud dia. Susah sangat Susah sangat. Cikgu, Ya. boleh tak kalau kita letak huruf dekat titik tu? Letak huruf kat titik. Tambah huruf sendiri. Boleh. Tambah huruf. Tapi jangan, kalau kamu tambah huruf sendiri, maksudnya kamu boleh tambah. Tapi jangan pakai, huruf mana kamu nak letak ni? Huruf PQ ni ke? PQ sebab kalau exam kan kita pakai pen hitam dengan biru kan. Oh, kamu nak letak dekat mana? Dekat gambar ni? Boleh. Dia ikut kamu sebenarnya terpulang. Tapi saya cadangkan pakai pensel je. Kan? Okay. Pakai pensel. Maksudnya masa kamu buat apa? Masa kamu buat pembesaran tu kan? Kata contoh besar kamu tulis tu. Okey, sini kita buat apa? Kamu sedang buat apa? P macam tu. Pakai pensel je. Okey? Sebab untuk soalan ni, dia jawapan akhir dia hanya tentukan contoh soalan macam ni kan. Kalau kamu buat tu dia nak dapat koordinat last dia. Koordinat last yang penting. Koordinat yang ujung ni saja yang penting. Kalau koordinat ujung ni betul, yang ni tak tunjuk pun tak apa. Itu cara dia. Kan? Dia nak. Okey? Jadi kita tengok cerita dia. Kalau putaran dengan pembesaran, kan, biasanya dia boleh dapat dah sifat, kita panggil dia apa? Sifat kalis tukar tertib. Kan? Okey. Kita tengok PR pula. P dengan R, pembesaran dengan translasi. Boleh tak dapat kalis tukar tertib? Kan? Biasanya untuk soalan, dia boleh dapat kalis tukar tertib kalau soalan tu melibatkan pembesaran. Pembesaran tak ada masalah. Kalau pembesaran dengan apa pun, kita buat siapa dulu pun, dia akan dapat benda yang sama. Kalau melibatkan pembesaran. Jadi, kalis tukar tertib ni biasanya akan jadi okey kalau ada salah satunya adalah pembesaran. Kita test tengok. Boleh tak pembesaran dengan translasi? Kan? Jadi kita try. Tadi kita dah buat tadi kan? Jadi mula-mula kalau dia kata P dengan R, kita akan buat R dulu. R adalah translasi negatif 1, 4. Maksudnya ke kiri 1, naik atas 4. Kalau saya ambil koordinat lain lah. Saya ambil titik lain lah. Titik ni ke? Kan? Titik ni saya buat apa? Ke kiri 1, naik atas 4. 1, naik atas 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan dapat koordinat dia kat situ. Itu untuk apa? Untuk R. Translasi R. Jadi kat situ asal tadi saya ambil koordinat asal saya adalah kat situ 4, 2. Sekarang dah bertukar menjadi 3, 6. Selepas saya buat apa? R.
Sekarang saya akan buat pembesaran pula kan. Pembesaran kita kena 2 kali ganda. Baik punya. Kan terkeluar. Kan? Terkeluar apa? Daripada peta. Terkeluar daripada peta. Sebab apa? Bila pusat kat 0,0 kita sambungkan ini dia akan terkeluar peta terus. Dia terkeluar pada peta. Kalau terkeluar nak ambil koordinat macam mana cikgu? Okey, kalau terkeluar kita akan kira koordinat dia macam translasi. Kita akan ambil segitiga. Saya salah ambil. Sorry. Betul ke? Betul. Salah ambil. Titik kita sini sekarang kan? Kalau kamu tengok ni, kamu buat segitiga. Itu pembesaran. 2 kali ganda, kita buat segitiga yang sama sekali lagi. Maksudnya segitiga sama, lebar dia 3. Dia akan naik straight. Itu kita panggil dia besaran 2 kali ganda. Nampak? Boleh? Dia mula-mula pusat dia dekat sini. Objek kita dekat sini sebab kita dah gerak tadi. Bila kita dah gerak objek kita sini, kita akan buat segitiga. Kalau dia nak 2 kali ganda, kita buat satu lagi sekali segitiga menggunakan lebar yang sama, lebar dia. Lebar sebab dia besar, dia akan ikut. Kalau lebar dia 3, tinggi dia akan sama. Pergi ke garisan tu juga. Kalau dia nak 1,5 macam mana? Yang ini 1, yang ini setengah yang kita buat. Setengah je. Kalau sini 3, kita buat setengah je. Nak naik, dapat. Ini kaedah segitiga, kaedah tangga. Kan? Okey, contoh. Kalau kita buat soalan ni, kita tukar. Kita buat apa? Pembesaran dulu. Kan? Okey, jom kita tengok pembesaran dulu. Pembesaran titik yang sama, tapi titik ni dekat sini. Kita dah tukar. Ini kena garis tutul lah, jangan lari habis. Okey, kurang lah. Lepas tu segitiga. Untuk pembesaran paling tepat guna segitiga. Paling tepat. Kan? Okey. Contoh, pembesaran saya akan buat apa? 2 kali ganda. Tadi kita buat translasi, sekarang pembesaran dulu. Ni ke sini. Nampak? Berapa lebar dia? 1, 2, 3, 4. Betul? Jadi, sini pun kena buat 4 juga. Naik 2. Sini titik ni. Itu maksudnya 2 kali ganda. Konsep tangga. Konsep tangga sedang pembesaran. Okay. Lepas tu buat apa? Translasi. Berapa translasi kita? Translasi kita apa tadi? -1, 4. -1, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tak dapat. Bila tak dapat maksudnya PR ni tidak mematuhi. Dia tidak mematuhi apa? Sifat kalis tukar tertib. Jadi kalis tukar tertib ni kalau dia melibatkan pembesaran, tadi saya beritahu asal ada pembesaran boleh tapi tak boleh. Translasi tak boleh. Pembesaran dengan apa? Kita buat tadi apa? Putaran, betul tak? Besaran dengan putaran okey. Dia boleh jadi. Kan? Ini pembesaran dengan pantulan kita tak buat ni. Nanti kita jumpa. Cuma kali ni saya dah tunjuk satu lagi teknik untuk buat pembesaran menggunakan teknik apa? Tangga. Tangga sebab apa? Dia kadang-kadang buat garisan ni kamu tak dapat cantik tau. Tak dapat cantik. Kadang-kadang tak kena, betul tak? Dia tangga ni sharp. Teknik tangga ni dia tetap. Okey? Tengok satu lagi. Dah habis ke? Dah habis lah? Aduh. Okey? Itu lebih kurang tu lah. Kamu boleh test lah. Kamu boleh test. Salin tukar tertib boleh test. Yang kita tak buat apa? Pembesaran dengan pantulan. Pembesaran dengan pantulan apa jadi? Kalau kita buat pantulan dulu. Okey. Kemudian kita buat pembesaran. Nampak? Kita boleh test ni. Boleh buat. Tak ada masalah. Itu kita buat first. Gabungan tukar tertib. Tapi sebab tu saya beritahu kamu untuk mengelakkan benda ni. Yang senang sekali, kita tak payah fikir tukar tertib ke apa. Kita fikir apa? Kalau dia bagi PQ, maksudnya kita kena buat apa?
Q dulu, baru P. Dia mesti kanan dulu, baru kiri. Tetapkan. Sebab tu kadang-kadang ada pelajar, cikgu, kawan saya dia buat P dulu Q, dapat jawapan sama je. Yalah, kebetulan penjemahan tu gabungan dia mematuhi syarat kalis tukar tertib. Kebetulan. Tapi bukan semua tau. Kebetulan. Sebab tu ada pelajar, cikgu, saya buat besaran dulu. Lepas tu saya buat putaran, dapat je. Kan? Okey? Boleh faham? InsyaAllah lah nanti kamu try lah tengok balik kan. Ni susah juga topik ni walaupun bagi saya sebenarnya senang tapi tak tahulah. Bila benda senang ni kadang-kadang kita anggap senang sangat pun tak boleh juga. Careless. Okey? Idlan macam mana Idlan? Idlan dah tidur. Ada. Idlan tidur tak? Ini Adlan. Tak adalah. Okey Idlan. Boleh try tengok. Sekejap. Boleh Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Minggu depan kita dah start online semua. Kan? Tapi minggu depan tak ada Jangan paksa saya mengajar atas raya pula. Masalah pagi-pagi raya ni cikgu nak belajar maths. Malam raya malam. Hari Rabu jelah. Raya hari apa? 13 13 hari? Bulan 1 biasalah. Okey. Terima kasih siapa ni? Dania, Fatin dan Idlan. Okey. Dania lama tak nampak tiba-tiba masuk-masuk topik ni kan. Sabar Dania pelan-pelan insya-Allah. Nanti dekat saya dah boleh masuk. Dekat nak exam nanti kita akan ulang balik sikit insya-Allah. Okey. Kamu dah tengok jadual cuti sekolah ke Dania? Cuti sekolah belum. Nanti saya post balik kat kamu. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan. Okey, jom kita pergi Moral dulu, lepas tu kita sambung pelajaran Mobile Legend kita. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Baik cikgu. Fatin, ke salam kat ayah. Okey. Baik. Terima kasih cikgu. Sama Dania.